Assalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Dr. Syekh Dr. Ahmad Asyarbasri. Jadi dalam bab hadis pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis ada. Sekarang ni dalam satu topiknya manusia bersyarikat berkongsi dalam 3 perkara dah. Ada tanya Syekh ni, telah terjadi perselisihan di antara kami mengenai hadis yang mengatakan manusia bersyarikat berkongsi dalam 3 hal. Iaitu air, rumput dan api. Siapakah yang meriwayatkan hadis ni dan apakah maksudnya? Jadi Syekh ni jawablah. Perkataan di atas adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Yahya bin Adam Al-Quraisy dalam kitabnya berjudul Al-Kharaj. Dia meriwayatkan hadis tersebut dengan redaksi sebagai berikut. Ismail telah memberikan khabar kepada kami, dia berkata, Hasan telah meriwayatkan hadis kepada kami, dia berkata, Yahya telah meriwayatkan hadis kepada kami, Yahya berkata, Sufyan bin Sa'id telah meriwayatkan hadis kepada kami, dari Sur bin Yazid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya, kaum muslim bersyarikat berkongsi dalam rumput, air dan api. Abu Daud juga meriwayatkannya dalam kitab sunannya dari Jarir bin Utsman dari Abi Khudaish Habban bin Ibn Zaid dari seorang lelaki muhajir yang berkata, aku pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Aku mendengar beliau mengatakan kaum muslimin bersyarikat berkongsi dalam 3 perkara, air, rumput dan api. Lepas tu Syekh kata, sana hadis tersebut adalah sahih. Imam Ibn Hajar dalam kitabnya yang berjudul Bulughul Maram mengatakan bahawa para perawi hadis ini dapat dipercayai thiqah belaka. Demikian juga dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya, 3 perkara tidak terlarang, ini air, rumput dan api. Sanad hadis ini juga sahih. Banyaklah sokong menyokong hadisnya. Imam Abu Yusuf telah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Kharaj dari Zaid bin Hibban. Dia berkata bahawa seorang lelaki dari kami turun di negeri Rom. Dan ketika itu sekelompok orang tengah bercucuk tanam di sekitar sekitar khemahnya lah. Dia ada khemah rumah dia tu. Khemah lah dah. Dia ada cucuk tanam sekitar tu. Maka lelaki itu mengusir sekelompok orang tersebut. Lalu seorang lelaki dari kalangan muhajir melarang lelaki itu melakukan tindakan demikian, halau orang lain nak kontrol dia belaka dah. Namun lelaki itu menolak. Setelah itu lelaki muhajir itu berkata, aku pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Di dalam perangai itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, orang-orang muslim bersyarikat berkongsi di dalam 3 perkara, air, rumput dan api. Tatkala lelaki tersebut mendengar hadis Nabi itu, maka hatinya menjadi lunak. Kemudian ia mendatangi lelaki muhajir itu, memeluknya dan meminta maaf kepadanya. Mudah nak. Ni orang zaman dulu ni, ia mudah sentuh. Dia sebut hadis Nabi, dia terus terimalah hadis ni. Dan orang tuju kan. Masalah kita lah ni, hadis palsu tu sekarang. Ada setengah tu sebut hadis Nabi, takwil semua. Orang kata Nabi tak suruh kata gambar, jangan kata gambar nate ke apa. Dia kata, Tok Wali dia tunjuk kau gambar nate tu, ayat ke apa tu, bik daripada gambar lah. Nak cerita keramat Tok Wali dia, lawan hadis Nabi sampai tahap tu, tidak hormat hadis Nabi. Ni tak, dia pakai lunak dengan hadis Nabi dah. Dalam kitab yang sama juga disebutkan bahawa Ala bin Kathir meriwayatkan dan Makhul, di mana Makhul berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya, janganlah engkau melarang rumput, air dan api, kerana ketiga-tiganya itu merupakan perhiasan bagi orang yang memerlukan dan kekuatan bagi orang-orang yang mustad'afin, orang yang lemah lah, mustad'afin dia. Imam Abu Yusuf berkata, maksudnya seluruh muslim berkongsi di dalam kepemilikan sungai Dajlah dan sungai Euphrat serta sungai-sungai besar lainnya, atau parit tempat mereka mengambil air minum dan tempat mereka membasahi bibir, kuku dan kaki mereka. Tidak ada seorang pun yang boleh melarang. Setiap kaum memiliki air yang mengairi tanah, pohon kurma dan pepohonan mereka yang lain. Tidak boleh air hanya dikhususkan untuk satu orang dan tidak untuk orang yang lain. Itulah keadaan asalnya. Jangan kena pastikan molek. Jangan, dan ni tak. Ada syarikat air Kelantan, Seterabih, KSB lah syarikat-syarikat.
Indah Water lah apa dah. Syarikat ni kerajaan kena kontrol, dia kena minimal mungkin. Betul-betul kos pengurusan. Jangan ambil untung banyak. Siapa CEO gaji berjuta-juta dah. Siapa boleh beli Belfire kau apa ikut dah. Jadi jangan pasal air ni sepatutnya tak boleh nak apa? Tidak boleh disekat, tidak boleh dikuasai monopoli. Dia betul-betul kena hak milik semua rakyat, bukan milik negara, bukan milik individu tertentu, syarikat tertentu. Dia betul milik negara, milik individu masing-masing. Dan kerajaan seboleh mungkin kalau boleh free kan air ke apa lah. Tapi dalam ni masalah pengurusan banyak lah. Tiap air lagi, nak kontrol lagi apa pembersihan air lagi. Jadi kalau nak cas juga, cas dengan kadar yang sangat minimal dah. Dan jangan berlaku penyerangan lah. Ni ada siapa ada 7 juta apa kes rasuah macam-macam tu jadi masalah lah dia. Kita segitu lah dah. Lepas tu hak milik sungai ni hak milik bersama. Sungai pun kena jaga. Kita orang Islam sepatutnya jaga lah. Jangan lah malu kepada orang negara-negara barat, Eropah, kapur sungai sangat bersih. Kita dengan pembalakan nak tanah apa musaking lah, siapa kau habis kontur bukit. Tanah hutan sipil masalah ni lah. Tokai Cina dah. Tapi macam mana je boleh. Siapa seluas itu. Bukan sahaja di Pahang, di Kedah, di mana-mana banyak tempat dah. Jadi siapa kau habis air jadi air coklat dah. Air teh coklat tu air teh coklat dah. Tu masalah. Jadi air tu sebenarnya berkongsi. Tak boleh sekat negeri ni. Kerana lalu kot negeri dia dulu. Baru sampai ke negeri B. Negeri A tak boleh sekat air sampai negeri B dah. Kalau dia dasar Islam akan faham benda ni nak. Pasal ni berkongsi. Bukannya milik dia nak sekat air sungai. Tak boleh sampai ke negeri sebelah nak. Kalau begitu juga kata melampau lah dah. Sebenarnya benda ni kena kongsi belakang. Tidak ada siapa-siapa berhak monopoli air dah. Air ni bukan milik negeri tertentu, negara tertentu, daerah tertentu, individu tertentu, syarikat tertentu, bukan. Dia adalah milik bersama semua orang. Tak kira orang Islam, orang bukan Islam pun berhak mendapatkan air. Itu tempat yang berhak dikongsi. Lepas tu dia kata rumput dan api dah. Maksudnya benda ni kalau boleh kongsi lah benda hak kongsi. Gana tahu api kongsi ni kita tak nampak tak. Mungkin zaman dulu kan tak. Rumput. Yang benda boleh contohnya pada ragu untuk natal siapa-siapa boleh. Yang tidak ada milik siapa-siapa dikira boleh berkongsi. Tak boleh kata bukan antara satu sama lain seterusnya topik perselisihan umatku adalah rahmat. Bab hadis Nabi, dia cerita macam-macam hadis ni. Ada tanya Syekh, dikatakan bahawa ada hadis Nabi yang mengatakan perselisihan umatku adalah rahmat. Apakah hadis ini sahih? Apakah benar perselisihan itu adalah rahmat? Padahal kita melihat bahawa perselisihan padahal ni dah, apakah ni? Kita baca sekali lagi dah. Dengar ada? Tak ada respon. Okey, perselisihan umatku adalah rahmat. Putus macam negara lain tak boleh. Perselisihan umatku adalah rahmat. Dikatakan bahawa ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, maksudnya perselisihan umatku adalah rahmat. Apakah hadis ini sahih? Apakah benar perselisihan itu adalah rahmat? Padahal kita melihat bahawa perselisihan menyebabkan terjadinya debat, permusuhan dan perpecahan. Ni kalau tak sapa, kira Allah tak bisa apa lah. Kitab banyak-banyak tu ada juga hadis ni. Perselisihan atau perbezaan yang dapat terima adalah perselisihan yang hanya dalam pendapat sahaja dan pemikiran sahaja. Berbeza pendapat. Ada kata tak boleh panggil perselisihan. Hak lafaz perselisihan. Putus macam masalah gana. Okey. Perselisihan atau perbezaan yang dapat diterima adalah perselisihan yang hanya dalam pendapat dan pemikiran sahaja. Seorang bijak berkata, maksudnya perbezaan pendapat tidak akan merosakkan persahabatan. Beza pendapat dia tidak jadi perpecahan lagi. Perselisihan itu jadi perpecahan atau jadi setengah nama. Dia adalah di segi sanak sakar, di segi lafaz, di segi dirayah, di segi hadis tu perselisihan. Ayat perselisihan tu dan ikhtilafi ummati tu perselisihan bukan beza pendapat. Di segi perselisihan tu tidak tepat lah. Tapi kalau beza pendapat tu biasa, bahkan molek dah. Tapi kalau perselisihan siapa ya biasanya jadi bukan beza pendapat saja, ya jadi lebih hak.
Tu jadi tak boleh lah waktu dia kata tak mungkin lah waktu ulama pertikaian dari segi lafaz dia tu tak kena, tak berapa tepat dia. Seorang bijak berkata maksudnya perbezaan pendapat tidak akan merosakkan persahabatan. Telah terjadi perselisihan dan perbezaan di antara kaum muslimin baik pada masa dahulu maupun masa sekarang. Jadi pendapat ni payah nak satu ke. Memang yak dulu sampai sekarang ni manusia sentiasa berbeza pandangan, sentiasa berbeza cita rasa. Ada orang minat durian, ada orang tak minat durian, ada orang minat macam-macam lah. Kereta ni, ada orang minat kereta ni. Jadi minatnya berbeza itu sebenarnya mewujudkan kepelbagaian dan itulah warna-warni kehidupan yang menarik kan. Kalau orang satu cita rasa agak boring lah dah. Hidup ni tidak berwarna dah. Boring pakai minat sokara. Jadi macam nate agak. Semut kau gapo sokara je buat dah. Tapi manusia ni Allah ciptakan kita berakal dan kita mempunyai insting cita rasa yang pelbagai. Berbanding dengan haiwan, dia mempunyai cita rasa yang terhad. Gitulah. Oleh bagaimanapun perselisihan dan perbezaan tersebut tidak boleh menyangkut hal-hal berkaitan dengan masalah akidah, masalah usul, masalah prinsip dan apa-apa yang secara jelas dan mudah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Perselisihan dan perbezaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama dan fuqaha adalah hanya sebatas masalah-masalah furuk saja. Cabang-cabang saja, ajza' bahagian-bahagian dan beberapa yang berkaitan dengan beberapa bentuk masalah saja. Perselisihan dan perbezaan yang demikian tidak menyebabkan timbulnya perdapatan, permusuhan dan perpecahan di kalangan mereka. Itu masalah. Kalau beza pendapat, jangan sampai pecah. Dia pecah tu bukan perselisihan yang boleh lah. So, ataupun istilah perselisihan, selisih. Tu masalah dah. Bahkan mendorong timbulnya pendalaman yang disertai dengan rahmat. Kalau kita beza pendapat tapi tidak jadi bala, dia akan jadi rahmat dah. Jadi ginilah kalau kita dalam musyarak. Kalau musyarak yang kata-kata saya pernah ikut lah bahawa musyarak walaupun setengah tu bunyi Islam ke apa dah. Satu musyarak yang mana takut. Boh ni orang takut nak beri pandangan ke apa menyebabkan kita rasa Allah senyaknya. Hanya keceknya boh. Nak beri pendapat takut bercanggah dengan boh, nak timbuk ke boh nak. Bukan timbuk gocoh maksudnya takut ada benda-benda lain lah. Takut punya takut tu kita kata Allah gini ke Islam. Tak mesra. Jadi kita rasa Allah gitulah, kita rasa sedih. Islam sepatutnya kita meraih perbezaan pendapat. Orang boleh bagi idea, orang ni boleh bagi idea. Memanglah boh putuskan kan. Sama ada dengan majoriti atau tidak majoriti pun bos tengok kemaslahatan yang mana lebih baik. Dia tak ikut majoriti asal kau setuju tak ada masalah lah. Tapi ni orang nak beri pandangnya pun takut lah. Boh tu kan. Dan jadi kita tak silap benda-benda gini. Benda gini tidak betul lah. Beza pendapat tu sepatutnya bukan perselisihan. Beza pendapat tu sepatutnya memberikan kepelbagaian idea, meluaskan cara berfikir dan cara bergerak, bahawa kita boleh luas sikit lah cara dah. Sebenarnya kita di Malaysia ni saya tak nampak lah, kurang lah. Cara musyarak pun dia tidak kata secara terbuka, menyebabkan kita ni fokus lah. Macam SOP dah ni, SOP di Malaysia ke apa kita tengok macam gitulah masalah. Dia akan jadi payah tidak luah cara kita memikir. Menyebabkan payah kita mendapatkan idea satu tindakan yang lebih lebih realistik dan lebih boleh menyelesaikan masalah. Sebenarnya kalau kita tengok dari TV orang putih ke apa, sebenarnya kita tengok kelebihan dia sebenarnya dia cara dia bermusyarak. Dia boleh korek idea-idea tu dengan baik. Tu je. Tempat kita ni kata kadang orang tu berilmu dah. Ada idea tetapi nak kongsi tu payah nak idea tu. Gitulah dah. Okey, lepas tu dia kata jadi perbezaan pendapat tu kalau tidak ada permusuhan tu ia boleh jadi rahmat lah dah. Keadaan suatu negeri berbeza dengan negeri lain dah. Orang negeri lain cita rasa berbeza. Terdapat berbagai macam bentuk adat pula, lingkungan dan kebiasaan yang berbeza-beza di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Mungkin saja sebagai pendapat atau pemikiran sesuai untuk tempat tertentu atau zaman tertentu. Sementara pendapat atau pemikiran lain sesuai untuk tempat atau zaman yang lain pula. Ada setengah pendapat ni, ulama tulis kitab dia. Tak pakar-pakar.
Tapi akhir zaman ni pakar tak. Macam-macam lah. Contohnya pendapat Ibn Taymiyah ni dulu. Pakar tak. Tapi mazhab Hambali sajalah. Kalau pakar pun tak. Orang lain tak pakar tak. Lepas tu pendapat dia tolak 3 jatuh 1 tu. Hampir majoriti. Ulama-ulama fatwa-fatwa negara seperti Mesir ke, Arab Saudi, Jordan ke apa. Pakar fatwa dia tak. Talak 3 jatuh 1 tak. Siapa-siapa dulu kan kata macam-macam dia tak. Ya. Dan dalam muamalah lagilah banyak lah. Dalam fiqh muamalah. Banyak fatwa-fatwa pendapat dia. Mendepani zaman. Dan dipakai sekarang dengan meluas berbanding zaman dulu. Selain dari hal tersebut, agama melarang dan mengingatkan kita untuk menjauhi perselisihan dan perpecahan. Jadi sebenarnya, kalau beza sampai balah kau, sampai pecah belah, ni kena elok lah. Janganlah kita beza pendapat sehingga pecah. Cuba beza pendapat untuk meluaskan cara berfikir, cara bertindak tak apa. Tapi kalau siapa kebelah pecah belah, ia akan dipergunakan oleh bangsa asing lah, oleh musuh-musuh Islam. Al-Quran Karim mengatakan, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan hadis Nabi mengatakan, janganlah engkau bersisih kerana akan menyebabkan bersisihnya hati-hatimu. Sedang Nabi yang suci melarang segala bentuk persisihan. Di dalam sebuah hadis dikatakan, luruskanlah barisanmu dan janganlah kalian bersisih. Kerana yang demikian itu akan menyebabkan hati kalian bersisih. Dalam sah pun Nabi tidak boleh bersisih. Tepi belakang Nabi suruh sama rata dia. Sebab dia akan menyebabkan mudah pecah belah. Hak pergi semaya, hak tak pergi semaya lagi lah pecah belah. Artinya jika sebahagian kamu mendahului sebahagian lain dalam barisan sah semaya pun, maka yang demikian akan memberikan pengaruh kepada hati-hatimu. Ya ada kesel sampingnya itu. Walaupun semaya itu kita kata tak ada gapa, tapi beza kita menyebabkan mudah berlaku pecah belah dalam hati-hati orang Islam. Tak akan menimbulkan perselisihan di antaramu. Dalam hadis yang lain dikatakan, luruskanlah barisan sahmu tu, atau Allah akan memalingkan wajah-wajahmu satu sama lain. Jadi mudah balas. Salah faham sikit jadi balas. Bendanya bukan beza pendapat, salah faham. Pada pendapat sama tu salah faham ayat. Salah mengutarakan ayat tu ataupun cara intonasi ayat tu tak serupa dengan kehendak tu, jadi balas juga. Kan ada? Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103 yang bermaksud, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, yakni agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah bermusuh-musuhan. Maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu kerana nikmat Allah kamu menjadi orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Gitulah. Dulu kita ni pecah belah. Tali agama Allah hak menyatukan kita ni. Dulu kat tekad seleh tu beki Melaka dak mempertahankan puak dah. Dulu orang Melayu pergi tu salin apa. Budak lalu salah lalu depan kapal dia tapa. Misalnya ke boh muna. Lepas tu gocoh dah. Tu bagi hak jahiliah Melaka lah. Walaupun kita Islam nama dah orang Melayu ni, tapi tu perangai jahiliah ni. Kalau kita fikir Islam bukanlah puak-puak, bukan jenis ke negeri bukan asabiah, bukan parti-parti, dia ke lain lah. Nampaknya dah. Gitulah dah. Habis itu, agama itu mudah. Ada orang tanya, Syekh, kami ingin mengetahui penjelasan mengenai hadis Nabi yang mengatakan sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seseorang yang memperberatkan agama kecuali agama akan menguasai dirinya. Berlaku luruslah kamu, bersahajalah kamu dan bergembiralah kamu. Mintalah pertolongan dengan waktu pagi, petang dan sedikit pada waktu malam. Gitulah lebih kurang maksudnya. Okey, jadi Syekh ni jawab. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita akan toleransi Islam, mudahnya agama. Begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada para pengikutnya dan maha pengasihnya Allah terhadap makhluknya. Kalimah pertama yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah sungguhnya agama ini mudah. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam ayat lain Al-Quran berkata maksudnya Allah tidak membebani sesuatu diri kecuali dengan apa yang ia mampu. Surah Al-Baqarah ayat 286.
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitulah. Berikutnya Al-Quran mengatakan dan dia tidak menjadikan kesukaran bagimu di dalam agama. Surah Al-Hajj ayat 78. Banyak ayat Quran dan hadis. Ayat Quran pun banyak mana ceritanya agama mudah bentuknya, tidak dalam bentuk yang sukar. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya, dan tidaklah seseorang memperberatkan agama kecuali agama akan menguasai dirinya. Ataupun siapa yang memperberatkan dari perkara agama, agama akan menguasai dia ataupun menyusahkan diri dia lah. Maksudnya barang siapa mempersulitkan pengamalan agama bagi dirinya, maka agama akan persulitkan dirinya, akan mengalahkan dia. Kerana dia telah membebani dirinya dengan ibadah yang banyak. Perkataan ini mengingatkan kita kepada hadis lain yang mengatakan, sesungguhnya agama ini kuat, maka berjalanlah di dalamnya dengan tenang, dengan relax, dengan istiqamah. Yang penting kita buat sikit asal istiqamah. Kita ni biar ada satu amalnya, tak nanti banyak tapi kita tetap. Contohnya, kalau kita ni baca Quran, lepas main subuh je kita baca Quran. Kita baca 2 pipi ke, 4 pipi ke, ikut kita lah. Atas minat, kemampuan kita. Kita baca sama istiqamah. InsyaAllah kita akan, benda tu akan menyelamatkan kita di hari kiamat nanti dah, di akhirat nanti. Tapi kalau kita tekan sekaligus, maknanya tahajud banyak. Seboleh, kadang-kadang 2 bulan boleh. Lepas tu, ada masalah sikit kesihatan, dia tinggal. Lepas tinggal nak start mula tu payah dah. Benda-benda gitulah kita nak fikir biar kita ada satu amalan istiqamah kita supaya kita ni boleh istiqamah dalam amalan agama. Sebab hak bela kita betul-betul di hari kiamat akhirat ialah amalan istiqamah walaupun sikit. Kalau kita ada amalan lepas semaya, kita zikir 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Bismillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan kita betul-betul amal setiap kali lepas semaya, insya-Allah benda tu sangat-sangat kuat untuk menolong kita di hari akhirat nanti dah. Berbanding yang kita buat cerlek-cerlut, sekali buat sekali tinggal dah. Gitulah dah. Artinya janganlah engkau mempersulitkan dirimu sehingga Allah akan mempersulitkan dirimu dah. Jangan kita menyusahkan. Seolah kita mewajibkan perkara yang tidak diwajibkan oleh agama dah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, maafnya berlaku luruslah kamu dan bersahajalah kamu dah. Kita dulu kita jangan terlajuk. Alah, kita kena perkara biasa, relax lah. Buat agama ni dekat dia relax, bukan stres. Bukan dalam tekanan. Jangan semangat melampau dah. Kita kena dalam dekat dia relax, jadi stres dah. Kita kata tenang, sebenarnya kita tak tenang, kita stres dah. Agama ni kena relax dah. Kalau siapa ngatik, siapa tak khabar tu, ngagut tu dah. Ada unsur setan, jin masuk dalam manusia dah. Gitu lah. Maksudnya beramallah kamu dengan bersahaja-sahaja, iaitu tidak meremeh-remehkan dan tidak berlebih-lebihan. Tidak mengabaikan kewajipan, dia tidak membebani diri dengan sesuatu yang di luar kemampuan. Benda ni banyak contoh kali kita fikir mula dah. Kalau pergi haji, dia buat doa, tekak dia dah. Memula amal lah sikit dah, sekat mana boleh. Lepas tu, dah sekali dah kali tinggal, tekak. Baik, kadang-kadang baik yang amal sikit, istiqamah dah. Tawah adalah tawah Kaabah tu ada baca doa macam-macam. Ya ada yang sahih Rabbana atina fid dunya hasanah ke apa dah. Tapi ada yang tambah-tambah tok guru pondok ke apa tepuh dia. Dan sekali orang nak baca tengah tawah tepuh ke orang dak lepas bini ke macam-macam masalah di tempat ramai gitu. Dan sekali tak amal sahabat dia. Jadi baik kita amal sikit istiqamah. Begitu juga zikir-zikir. Setengah tu orang amalkan rotik hadak lah rotik macam-macam zikir hak panjang-panjang lah. Ada pagi petang. Kali nak amal kadang-kadang baik lepas semaya. Hak boleh istiqamah ataupun zikir pagi petang yang ringkas yang Nabi ajar yang sahih. Macam Dr. Basik buat tu dah. Kalau kita nak amal istiqamah baca doa zikir yang kita rasa mampu, kita istiqamah. Lebih baik daripada kita baca hak panjang-panjang ni. Dan dalam doa maksurah ke apa dah Imam Hasan Al-Banna tu ringkas dah tak? Kalau kita baca belakang sama lagi baik, tapi kalau kita tak mampu dah. Kita ni tak usah stres hang tekan dah. Kita ambil lepas subuh dengan asar ambil sebahagian zikir yang kita rasa boleh amal sama lepas maya tu baca lalu dah. Jadi ayat kursi dan sebagainya hak kita mudah-mudah kita bubuh lalu lepas maya subuh dan lepas maya asar atau lepas maya maghrib barulah kita berasa boleh istiqamah. Ikutlah yang pentingnya kita buat suatu perkara dengan relax dengan tidak tertekan. Okey. Sebagai imam mengatakan jalan tengah dan bersahaja itulah lebih utama dari jalan lain.
Dan siapa yang melalui jalan tersebut, maka bergembiralah ia bahawa dia akan sampai ke tempat tujuannya. Sampai kita capai syurga Allah atau keredaan Allah SWT. Kalau dengan stres, tengah tu nak amal selawat. So lagi saya tengok selawat pelik-pelik. Kita dah orang kapu. Masa tak ada. Nak amal pelik-pelik, selawat pelik-pelik. Kita pun tahu lah ustaz juga je. Tapi kita rasa nyanyi kau kapu dah. Ustaz-ustaz fikir. Kalau ustaz alim sangat, ajar diri sendiri. Ataupun support ustaz lah sama level ustaz. Orang kapu ni kita ajar yang sunnah. Selamat lah. Dan tidak membebaikan orang kapu. Ya sahih daripada Nabi. Yang amal tu tidak banyak mana. InsyaAllah itulah bekal yang mudah untuk orang kapu dah. Kerana bersikap pertengahan dalam sunnah itu lebih bagus. Jauh lebih bagus dibandingkan dengan beristihad bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Ataupun benda yang mungkin bid'ah. Bid'ah sungguh atau mungkin bid'ah. Ataupun khilaf bid'ah. Jadi kita amal yang betul-betul sunnah. InsyaAllah lebih selamat. Sebaik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Barang siapa yang menempuh jalannya, maka dia lebih dekat pada Allah dibandingkan yang lainnya. Ikut zikir Nabi, selawat Nabi ajar. Zikir lepas sembahyang Nabi ajar. Berbanding Tok Guru hebat setara mana pun, yang kita sayangi, kita kasihi, kita hormati dia. Ada jasanya besar dalam ilmu. Dan projek memandaikan umat, projek mendidik umat, kita sayang, kita cintai, kita sebut dalam doa kita, kalau untuk kita. Tapi bila-bila gitu pun kita kena ingat, untuk umat kita ni, untuk orang kapu, masyarakat awam ni, kita kena didik dengan yang sahih. Lebih selamat dan tidak memenatkan mereka. Dan jalan itu lebih diyakini sampai kepada Allah SWT. Keutamaan itu bukan dilihat dari segi banyaknya amal ibadah ni yang nampak. Nampak banyak, semuanya malam, zikir banyak, selawat banyak. Selawat macam-macam jenis. Selawat fatih lah, nariyah lah, apa pelik-pelik dah. Fadilat pun pelik-pelik juga dah. Yang tak sahih daripada Nabi, rekod sahih Nabi kan dah. Jadi benda-benda gitu, kita tak sahaja kapur dah. Amal yang sahih dulu. Melainkan dilihat dari segi keikhlasan pada Allah. Jadi hak pentingnya bukan banyak, bukan pelik, bukan fadilat pelik-pelik yang tidak sahih itu lah. Tapi yang pentingnya ikhlas. Ringkas, mudah tapi ikhlas. Kerana Allah SWT itu lebih besar di sisi Allah. Ikhlas kepada Allah dalam melakukan perbuatan tersebut, amalan tersebut, sesuai mengikuti petunjuk sunnah. Kalau tak ada fadilat pun, Nabi pernah buat, Nabi ajar. Nabi tak ajak pahala bersama mana pun, dan Nabi ajar. Jauh lebih baik daripada yang tidak sahih, yang daripada Tok Guru, mimpi Tok Guru dan sebagainya. Dia berdasarkan banyaknya pengetahuan dan amalan hati. Yang pentingnya amalan hati. Satu amal dia, yang ringkas. Satu orang ni, dia sebut sikit je. La ilaha illallah dan sebagainya. Ringkas. Tapi dia menghayati ikhlas kerana Allah SWT. Tengok dia sesok di pada mahsyar di akhirat. Di masa hisab tu, masa mizan, timbangan amal tu. Dia tengok ucapan ni besar jauh daripada dosa dia pun ada dah. Jangan main-main lah. Jangan kita sangka baru tengok orang kapur, selekeh biasa tu. Kita jangan sangka baru. Ada orang yang ada masa-masa dia ada zikir, amalan dia tu ikhlas kerana Allah betul-betul dah. Mengalah kata guru Tok Ustaz mana, ikhlas betul-betul. Dalam jiwanya yang bersih, yang suci masa tu. Masa saya tak tahu lah masa tu dah. Mungkin besar di sisi Allah di hari kiamat nanti dah. Dan sebab itu kita ni baik buat satu amalan yang ringkas, yang mudah kita amal, tapi ikhlas betul kerana Allah. Berbanding banyak, berasa syok sendiri, berasa baik. Semuanya tahajud, tunjuk dalam Facebook ke apa, kalau kita tak ikhlas kan, masalah dah. Barang siapa yang lebih mengenali Allah, lebih tahu akan agama, hukum dan syariatnya, serta dia lebih takut, lebih cinta dan lebih berharap pada Allah, maka dia lebih utama dibandingkan orang yang tidak demikian, walaupun amalan anggota badannya lebih banyak. Ada orang setengah tu bagus dengan sembahyang, dengan pergi masjid semua dak, pakai serban laga apa dak. Ada sembahyang tahajud nak pergi umrah lagi dak. Sebut lagi dak. Duk banding berapa kali pergi umrah. Jadi gitulah. Orang yang betul-betul ikhlas ni walaupun sikit di sisi Allah ni mungkin besar dah. Kita tak tahulah. Kita kena usaha. Kalau ikhlas lagi banyak amal lagi besar lah. Gitu. Tapi kalau sikit kita ikhlas besar juga. Kalau banyak lagi besar lah gitu dah. Kita kena optimis. Jangan kita tak sewa amal banyak tak ikhlas. Lagi tak. Kalau salah kau sikit tu tak ikhlas, kurang daripada. Buat kurang lagi sikit lah ganjaran pahala kita ni. Jadi kita kena optimis sama dah. Tapi jangan buat banyak doa sampai kita tak mampu istiqamah. Yang penting istiqamah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya. Dan minta tolonglah kamu dengan waktu pagi
pada waktu pagi ni, bukan dengan pada waktu pagi, waktu siang dan pada sedikit waktu malam. Maksudnya adalah dorongan untuk senantiasa taat dan mendekatkan diri kepada Allah pada waktu-waktu tersebut. Jadi kita minta lah dengan Allah supaya kita yang waktu pagi ke, waktu siang ke, waktu malam ke, biar Allah tolong kita untuk beribadah. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan juh kita, tapi dengan pertolongan Allah. Kita mengharap pertolongan Allah. Macam nak COVID ke, siap COVID ke, ekonomi ke apa, janganlah semata-mata berharap kepada makhluk. Kita kena berharap pada Allah lebih besar. Di dalam hadis ini telah disebutkan 3 waktu untuk bertawajuh kepada Allah SWT dengan ketaatan. Adapun ketiga waktu itu adalah waktu permulaan siang hari. Kita nak buat tawajuh ni, maksudnya kita nak betul-betul mengadap Tuhan. Kita macam itikaf tu, macam kita mengosongkan diri kita daripada perkara lain, nak tumpu pada Allah SWT. Dia kata ada 3 waktu dia. Waktu permulaan siang hari, tu subuh, lepas subuh dah. Akhir siang hari, maksudnya dekat nak petang, dekat gorek tu. Dan waktu malam. Waktu malam tu sampai ke subuh tu lah. Dan waktu malam tu waktu kita bersendirian dengan Allah SWT. Kita menghadap Allah. Kita bercinta dengan Allah. Itulah moleknya dah. Al-Quran Al-Karim telah memberikan isyarat mengenai ketiga waktu tersebut. Maksudnya, dan sebutlah nama Tuhanmu di waktu pagi dan waktu petang. Dan pada sebahagian dari malam, bersujudlah kamu kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bahagian yang panjang di malam hari. Jadi itu 3 waktu dah. Dari situ sebut dah. Sebahagian malam, waktu pagi, petang, sebahagian malam dah. 3 waktu. Perlu kita perhatikan bahawa pada waktu pagi terletak solat subuh. Dan pada waktu petang terletaknya adanya sebenarnya solat asar. Ada orang yang mengatakan bahawa keduanya, iaitu solat subuh dan solat asar adalah solat 5 waktu yang paling utama. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa masing-masing adalah yang dimasukkan dengan solat wusta. Ada hadis sebut kelebihan solat wusta ni, solat pertengahan ni. Ada ulama kata subuh, ada kata asar dah. Tapi hak jelas hadis banyaknya asar lah. Tapi Nabi ni mementingkan solat subuh ni. Begitulah. Jadi dua-dua tu kita besar berlaku lah. Kita kira solat yang paling afdal di antara 5 waktu tu, iaitu solat subuh dan solat asar ni. Demikianlah hadis Nabi telah menyuruh kita untuk bersikap wajar dan bersahaja, tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah. Relax ni. Jangan nampak stres, nampak apa. Dia kebiasaan lah dah. Saya teringat amalan asri dah. Dia ngaji Pakistan India. Dia ni ingat Tok Guru saya, dia antara pelajar terbaik kot lah dah. Dia mengaji kecil lagi apa Quran dah. Tapi dia ni pakai baju Melayu gitu lah. Orang lain tak pakai baju kurta lah, apa tak. Tapi dia tidaklah tukar image dia kepada jadi orang Pakistan, Bangladesh ni. Pakistan ni lah, orang India ni lah. Jenis pakai kurta dia tak. Budaya dia gitu. Dia tak pakai kain sarung biasa gitu. Tapi Tok Guru saya juga dah. Maksudnya ada identiti sendiri. Kita relax. Tak perlulah kita nak jadi, mesti jadi macam Syekh Arak tu nak. Dan kita ngaji dia juga jadi syiharat. Sehingga seorang tidak merasa bosan atau memutuskan amal ibadahnya. Jangan kita buat satu amal itu dengan berlebihan sehingga kita tak mampu istiqamah. Maksudnya bukan berarti seorang mesti menyepelekan kewajipan amal ibadahnya, melainkan supaya seorang tidak mengerjakan ibadah secara berlebih-lebihan pada satu waktu dan kemudian meninggalkannya pada waktu yang lain. Tengok banyak yang jadi gitulah dah. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun hanya sedikit. Banyak bertanya. Ada orang tanya Syekh ni, saya ingin mengetahui apakah terdapat pertentangan di antara 2 hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama berbunyi, ilmu adalah perbendaharaan dan kuncinya adalah bertanya. Maka bertanyalah kamu, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Sesungguhnya ada 3 kelompok orang yang diberi ganjaran di dalam ilmu. Pertama, orang yang menyampaikannya. Kedua, orang yang mendengarkannya. Ketiga, orang yang mengamalkannya. Sedangkan hadis yang kedua pula berkata, aku melarang kamu dari ucapan kata ini dan kata itu, banyak bertanya dan menghabis-habiskan harta. Bukankah di antara kedua hadis tersebut terdapat pertentangan? Bagaimana kita boleh memadukan antara dorongan untuk bertanya yang terdapat pada hadis yang pertama dengan larangan untuk bertanya yang terdapat pada hadis yang kedua? Lebih kurang itu dah. Syekh ni, orang tanya Syekh ni. Syekh ni jawab dah. Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir fil Hadis Bashir An-Nadhir
Juzuk yang kedua mengatakan bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang mengatakan, maksudnya dia, ilmu itu adalah perbendaharaan dan kuncinya adalah bertanya. Maka bertanyalah kamu. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Sesungguhnya ada 4 kelompok manusia yang diganjari di dalam ilmu. Orang yang pertama orang yang pertama bertanyalah. Yang kedua orang yang mengajar. Ketiganya orang yang mendengar. Yang keempatnya orang yang mencintai mereka. Ada tinggal orang tanya dia. So lagi mencintai mereka. Imam Suyuti mengatakan bahawa hadis ini lemah, hadis dhaif, hadis lemah. Jika kesahihan hadis di atas terbukti, maka terdapat pertentangan antara hadis tersebut dengan larangan Rasulullah SAW untuk banyak bertanya. Yang terdapat dalam hadis yang lain pula. Kerana bertanya yang disukai oleh agama adalah seseorang bertanya mengenai hal-hal yang diperlukannya. Dan juga mengenai perkara-perkara yang akan mendatangkan manfaat bagi dunia dan perkara akhiratnya. Jadi ditanya ni bendanya membuahkan amal, memberikan faedah. Macam kita nego lah. Nego ni kita nego semua perkara. Sekali tak ada benda hak kita nego tak. Baik tu hak kita boleh nego. Yang boleh kita jana keuntungan. Yang kita boleh fokus. Begitulah juga dengan pertanyaan ni. Kita tanya kita biar kita specialist. Kita ngajar agama pun kita kena start bertahap-tahap. Belajar kitab ni dulu. Lepas tu kitab ni dulu. Baca perhabis dulu. Bukan sini sikit. Sini sikit. Dah sekali lopak belakang. Dah sekali tak ada seperti abuk pun kitab habis nak. Lepas tu syuk. Jadi berasa adil lah. Ni masalah lah. Adapun banyak bertanya yang dilarang oleh agama adalah seseorang menghabiskan waktunya dan juga waktu orang lain untuk menanyakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Atau juga mengenai sesuatu yang tidak selayaknya untuk ditanya. Mungkin inilah yang dapat kita fahami dari firman Allah SWT yang mengatakan, maksudnya janganlah kamu menanyakan kepada Nabi-Mu hal-hal yang tidak jika diterangkan padamu nescaya menyusahkan kamu. Tanya benda tak payah dah atau pelajak tanya. Sehingga kan menyebabkan jatuh hukumnya payah. Macam Bani Israel dululah. Masa Nabi Musa ada pasal orang bunuh orang tu. Nak selesai masalah tu. Allah suruh Nabi suruh ayat kaum Bani Israel tu suruh cari lembu lah. Lembu gitu sembelih kan. Ambil tulis dia ke gapo. Adalah. Tapi dia degi punya banyak tanya ni. Dia tanya lembu jenis mana. Ayat pun ni tak payah lagi. Jenis mana. Last sekali dia payah nak ambil dia. Kadang sampai hampir-hampir dia tidak mampu untuk nak sembelih, nak cari lembu berapa payah kemana lagi dah. Tu penyakit nanya benda yang tak perlu dah. Kita pun gitu juga dari syarikat bos kita gapo bos suruh gagah apa dah. Kita buat sekadar yang mampu buat. Tapi kita tanya pula bos kita, kalau gini gano, dah sekali kita kalau perincian itu menyebabkan letih pula nak buat. Gitu lebih kurang dah. Adapun yang dimaksudkan dengan mengutip perkataan ini dan itu yang dilarang oleh hadis adalah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ad-Din wa Tanzim Al-Usrah, iaitu menghabiskan tenaga dan waktu dalam membicarakan suatu perkataan yang akan mendatangkan sangkaan atau perkiraan tanpa ada manfaatnya dan kemaslahatan dalamnya. Yang pentingnya poin ini tidak menjadi maslahat, menjadi menyusahkan. Kalau tanya siapa menyusahkan tak ada faedah sikit abang lah. Kalau tanya tu insya-Allah apa dia terakhir memudahkan lagi urusan apa benda gitu dah. Perkataan-perkataan demikian ada sejenisnya adalah merosakkan dan menyia-nyiakan usaha dan waktu yang seharusnya digunakan oleh mereka untuk memperolehi tujuan atau sesuatu yang bermanfaat. Kita ni banyak masa perlu lagi untuk kita buat kerja. Tapi kalau kita duk main, duk tanya semacam, buatnya kurang manfaatnya dah. Dia macam musyarat lah. Kalau kita pergi pernah kerja-kerja, saya ingat dulu lah. Saya pernah ikut kursus ataupun training dah. Antara trainer tu dia kata mesyuarat yang terbagus dia pernah kerja lah. Dia kerja di Singapura gapo ni. Singapura ni style lah. Singapura punya syarikat Singapura lah. Syarikat Jepun ni kerja, syarikat putih, syarikat ni kerja, tapi kata syarikat Singapura bagus. Syarikat Singapura tu bos ni pelumak dah nak buat gapo. Mesyuarat hak ramah sikit ni. Dia setelah dia macam arah dah, siap dah. Dan detail dah. Jadi dia detail sebelum masuk mesyuarat dah. Boh-boh ataupun orang yang betul dah. Jadi mesyuarat tu jadi sangat-sangat smooth, cepat dan keputusan sangat cepat diperolehi. Mesyuarat dia tetap ada sejam maksimum dah. Kita mesyuarat kada 3-4 jam. Keputusannya cotek sikitnya. Pelaksanaan cotek sikit nak buat dah. Tu kelemahan kita lah dah. Tak apalah tu nak je buyang. Pentingnya kalau tanya tu menyebabkan jadi lagi susah ataupun tak berfaedah, tak ada faedah nanya dah.
Tambah-tambah Nabi-Nabi ni, salah kalau Nabi jawab sampai menyusah ke, jatuh hukum baru dia menyusah ke lagi lah, tak boleh dah. Iaitu dengan cara mengerahkan waktu dan tenaganya untuk pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat sehingga mereka dapat memperolehi apa-apa yang akan dapat membuat mereka bangkit semula dan bahagia dalam hidup. Jadi apa-apa kita buat ni matlamat dia untuk lebih manfaat. Kalau tanya tu menyebabkan timbulnya idea baru sehingga boleh menghasilkan perkara baru yang lebih bermanfaat, tak apalah. Kalau tanya tu atau berbincang perkara yang menyebabkan kita menyulit-nyulitkan sehingga jadi bengong pening, masalah lah. Macam kita kata ilmu kalam lah. Mengaji akidah ilmu kalam. Dan sekali, fikir pasal zat Allah ni melampau guna akal, melebihi apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah, yang akan jadi pelajak tanzih. Sikit tanzih. Jadi macam Mu'tazilah lah. Sebab yang masuk unsur ilmu kalam, Aristotle, Plato, gapo daripada Yunani tu menyebabkan dia pun kecek pun tak boleh. Kalamullah. Takut kalau Al-Quran sebut Al-Quran kalamullah, dia terfikir-fikir ni dalam baru timbul Al-Quran dah. Jadi macam mana Al-Quran ni kalamullah? Tu sedangkan Allah ni qadim ni. Tak ada benda baru. Dia sekali fikir benda-benda yang sepatutnya tak perlu fikir dah. Kalau Allah berkata-kata semua yang melibatkan Allah ni daripada zat Allah, kita kata mungkin makhluk lah. Tak sedap fikir. Dia boleh fikir lah mikir. Tapi dia fikir, dia akan menyusahkan akal. Dan sekali nak tanzih menyucikan Allah sampai tahap dewa-dewa melampau-lampau dia nak pertahankan Allah daripada sempurna makhluk. Dan sekali menafikan sifat Allah SWT. Begitulah banyak perkara lah. Perkara-perkara lain pun begitulah. Imam Ibn Athir mengatakan bahawa perkataan ini dan itu perkataan yang ngalung bahasa Indonesia ni. Tak apalah. Adalah perkataan yang sia-sia yang banyak dilakukan orang-orang yang senang duduk-duduk. Orang buah kedai kopi kita kata tak. Dia ni tak bukan kecek berdasarkan datang. Buah kedai kopi dah. Kadang-kadang tidak ada fakta mana pun tak. Lepas tu keputusan dia mengalahkan menteri lah, hebatnya tak. Di kedai kopi. Dan kita kata dah. Sebagian ulama mengatakan bahawa dimasukkan dengan perkataan itu dan itu kila qala dah. Adalah banyak mengatakan sesuatu yang tidak perlu dah. Sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa yang dimaksudkan adalah menuturkan perkataan-perkataan orang. Dan juga membahaskan sesuatu yang tidak akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang serta tidak ada sangkut paut dengan urusannya. Tu tak ada faedah. Bahan benda kedai kopi kata tak fakta hujah tak ada. Tapi kalau ulama berhujah kita boleh tupai. Walaupun ulama balas dah. Dia buat kitab. Ulama ni buat kitab. Ni buat tubik kitab gini. Jawab pula kitab gini. Kalau kita baca dengan tenang dua-dua pendapat tu, sebenarnya ada celah-celah yang boleh disatukan dan kita boleh ilmu yang banyak ni. Walaupun nampak macam badah. Itu dah hikmahnya tak. Tapi main kedai kopi ni mereka king dah. Terdapat hubungan antara sikap banyak bertanya dengan suka menukil perkataan ini. Kila kalau ada kata gini. Tak apa fakta yang jelas ni. Kerana kedua-duanya menghabiskan waktu dan menyibukkan seorang dengan sesuatu yang tidak perlu dan tidak bermanfaat. Kalau kita kata semata-mata pendapat ulama ni kata gini, ulama kata gini. Kalau ngaji agama pun boleh masuk. Tapi kalau kita kata ulama kata gini, dalil gini. Ulama gini kata dalil gini. Dan kita nampak mana dalil lebih kuat. Itu selesai masalah. Tak apa nak kecek gitu. Kalau tidak betul kecek lah boleh masuk. Setengah orang dia kata tak saya pakai pendapat ulama. Tak. Pendapat ulama ni dipakai dengan hujah. Bukan semata-mata pendapat ulama dah. Dia tak boleh berdiri sendiri pendapat ulama tu. Dia berdiri dengan hujah. Kena tahu hujah dia lah. Adapun bertanya mengenai sesuatu yang perlu dan bermanfaat adalah tidak dilarang oleh agama. Dalilnya adalah Al-Quranul Karim berulang-ulang kali mengucapkan kata yas'alunaka. Mereka bertanya padamu. Dalil Quran tu sebut banyak yas'alunaka. Bermakna sahabat-sahabat ni kerek bertanya Nabi SAW. Dan Allah SWT menjawab semua pertanyaan yang dilantarkan tersebut. Jadi yas'alunaka, mereka ramai tu bertanya engkau. Maksudnya sahabat-sahabat bertanya Nabi dan jawapannya Nabi Allah SWT sebut dalam Quran. Seandainya bertanya itu dilarang oleh agama semata-mata, maka tidak mungkin dalam Quran terdapat jawapannya. Ada orang tanya tu, sahabat tanya, dia ada jawapannya. Tak mungkinlah ada gitu dah. Kalau benda tu sejak awal-awal tak boleh tanya dah. Jadi tanya-tanya tu mestilah tanya-tanya yang tertentu dalam bentuk yang melampau ke, benda tak berfaedah ke. Pasal ada hadis hak sebut tu. Ada sahabat tanya, siapakah ayah dia dah? Tanya Nabi gitu, benda gitu dah. Tapi adalah mereka ayat ke gapo. Dia tahu dia sebut ayah di sini.
Tapi benda tak berfaedah lah. Depan orang mah, mu seorang tanya untuk senyap-senyap Nabi, tak apa depan orang mah tanya siapa bapak dia dah. Dah gitulah benda-benda yang kata-kata tidak berfaedah untuk kebaikan masyarakat umum dah. Benda-benda gitu kita nak faham. Jadi asal-asalnya dalam hal paling bahaya ni bertanya kepada Nabi yang sehingga takut terkeluar benda-benda yang lebih hak jadi wajib dah. Lepas tu pun kita tanya benda-benda lain di kelas, di sekolah ke apa. Tanya cikgu siapa benda tak perlu. Membuang masa pelajar-pelajar lain juga dah. Ataupun kalau kita telajak selusuri, telajak teliti dah, kita nak terlibat dengan bisnes ke program-program tertentu ke, dia akan jadi sekali kita akan jadi payah tak boleh nak buat dah. Macam kita nak nego kalau telajak detail nak suruh jaya, buatnya dak dah. Nak ikut betul-betul prosedur dah, mengaji dak. Teori-teori ni kita ni gerak pada selangkah untuk melaksanakan nego pada lain tak pasal dah tak jadi dah. Jadi kena bergerak. Dia start jalan barulah kita tahu dah. Jangan telajak buat tak ikut teori ni tak jadi dah. Wallahu alam. Nah, tu pendapat-pendapat saja dah. Jadi insya-Allah yang baik itu daripada Allah SWT, ilmu dari saya sendiri, hakikatnya semua dari Allah SWT. Kita tangguh dengan suratul Asr dan tasbih farah. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.